Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton sekalian, bersama saya pada hari ini salah seorang yang hebat di dalam membantu klien kita, atau dulu dikenal sebagai orang kena pengawasan atau OKP di seluruh negara. Datuk Seri, saya dimaklumkan Yayasan Bina Insan Malaysia atau YBIM sedang mengusahakan sesuatu untuk membantu para klien kita, klien ADK ni di seluruh negara. Boleh Datuk Seri terangkan tak apa itu YBIM, apa aspirasi Datuk Seri, dan juga kenapa memilih OKP untuk apa dibantu? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, terlebih dahulu biar saya buka mukadimah dulu mengenai dengan Yayasan Bina Insan tu apa. Yayasan Bina Insan adalah ditubuhkan pada tahun 2006. Okey, di bawah NGO dan berdaftar di bawah ROB. So tujuan kami sebenarnya adalah banyak kepada membantu anak-anak yatim, ibu tunggal, dan juga asnaf-asnaf yang memerlukan pertolongan. Tapi dari segi apa yang kami bantunya, sebenarnya kami tidak memberi mereka kewangan. Kami membantunya dari segi memberi mereka pelajaran, memberi mereka pengetahuan dan knowledge untuk mereka. Bagi pancing dengan bagi seperti ikan. membagi pancing, dan bukan kita bagi mereka ikan, tapi kita bagi mereka joran. So supaya bila ada joran ni, mereka tetap akan berusaha untuk dari segi apa benda pun lah, mereka senang mencari. Tapi kalau dari segi kita memberinya ikan atau dari segi bentuk dana, mungkin habis lah, kat situ pun habis. Okey, berbalik kepada soalan Tuan Razif tadi mengenai dengan apa yang boleh YBIM ataupun yayasan saya membantu klien ya. Apa yang kita buat adalah kita akan mengambil klien-klien ini ataupun OKP OKP untuk bekerja dengan kami. Sebagai contohnya, sebagai projek perintis, saya ada sebuah kilang, iaitu kilang sembelihan lembu, iaitu di Jitra lah. Tapi kalau nak katakan tempatnya yang betulnya di Malau. Di Malau. Mungkin Malau, tapi di bawah daerah Kubang Pasu lah. Betul kan? Di bawah, kalau nak kata negeri Kedah tu, di bawah Tuan Rizal. Ya, betul. So apa yang kita buat adalah kita meminta kepada ADK Kedah tu untuk membantu mencari OKP ini, yang mana yang mereka ada yang mereka bekerja, ada yang mereka tidak bekerja. Jadi alhamdulillah minggu lepas permohonan kita seramai 16 orang kita telah dapat, dan kami belum interview mereka lagi, tetapi nak ikutkan ad hoc ni, kita akan mengambil 2 orang sebagai pekerja keselamatan untuk membantu yang ada. Kita dah memang ada security guard sendiri kan, tapi kita nak bantu, so immediately kita akan mengambil 2 orang. Alhamdulillah. Okey, tempat sembelihan lembu ni nak katakan adalah satu kilang yang besar. Kalau nak ikutkan, dia adalah satu pusat sembelihan dan juga untuk memproses daging-daging. Yang berluasannya lebih kurang 23 ekar. Sembelih dan proses terus di situ. Sembelih dan proses terus di situ. Mungkin ada ni gambar-gambar yang akan ditunjukkan cara-cara prosesnya gitulah. So kat situ pun saya nampak kemungkinan besar klien-klien daripada ADK ni kan, ataupun OKP lah. Sebenarnya OKP yang senang dipanggil buat masa sekarang ni, kita akan mengambil mereka yang mereka mahir kat mana mereka tuju, hala tuju mereka macam mana. Sama ada mereka mau kerja sebagai general workers, sama ada mereka mau bekerja sebagai pencuci kandang ataupun tempat pemproses. Jadi sebenarnya saya nampak kerja mereka taklah berat kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mereka ambil di ladang-ladang. Bila di ladang-ladang tu mereka bekerja, saya rasa tak lama lah tak lama mereka bekerja. Reput tulang tu? Reput tulang semua mesin.
It's all automation. Semua automation. Nanti akan ditunjukkan juga lah automation tu macam mana. Semua is complete. So pelaburan kat situ adalah lebih kurang 15 juta jugalah. So kita mainkan peranan untuk selama ni kita asyik memberi peluang kepada pekerja-pekerja asing kan. Supaya saya fikir apa salahnya kita membantu juga OKP ni, yang mana kadang-kadang family mereka pun tak ada pendapatan yang lain selain pendapatan di sawah kan. Jadi mereka ni perlukan sesuatu pembaikan ataupun untuk menaikkan taraf kehidupan mereka. Dari situ dari segi pekerjaan, bagaimana pula saya rasa mungkin kita tackle isu berkaitan pekerjaan. Bagaimana pula tentang isu penagihan itu sendiri? Datuk ada perancangan apa untuk pemulihan mereka ni? Soalan yang bagus tu. Sebenarnya kebetulan lah saya ada pergi ke pusat pemulihan swasta di salah satu tempat di Kedah juga lah, saya lupa apa nama tempat tu, iaitu pusat Munawarah nama tempat dia, dan di bawah kelolaan salah seorang bekas penagih, dan dia juga adalah sekarang sebagai kaunselor. Kita panggil dia DK PPDP, betul tak? PPDP, yes. Pemulihan Dadab Sendirian. So PPDP ni bila saya tengok, dan mereka juga setelah saya berbincang mereka setujulah untuk berusaha dengan YBIM. So bermakna atas tiket permulaan bertapak tu, kita akan mulakan berusaha sama dengan DP ni untuk memulakan satu tapak di mana selepas kita dah mahir dan dah tahu dengan keadaan PPDP ni, kita akan buka satu lagi, iaitu kebetulannya di sebelah kilang tu. Bila di sebelah kilang tu, bermakna ada satu tempat, itu dahulunya dipanggil Paya Pahlawan Training Center. Semua dah ada resortnya, dah ada biliknya, dah ada kantinnya, dah ada tempat kawatnya, latihannya, semua dah ada. Sekarang tempat tu kosong lah. Sekarang ni tempat tu kosong sebabkan mungkin setahun dua ni sebabkan keadaan ekonomi satu tak baik, lepas tu dihimpit pula dengan keadaan COVID sekarang ni. Betul. Jadi dah tempat tu tak dijaga dan tak diurus. So plan saya pun memang insyaAllah kalau dimurahkan rezeki, saya akan ambil tempat ni. Mudah-mudahan. Dan haraplah tuan dengan warga ini dapat doa kita akan bantu, dipermudahkan lah. Mana kita cuba bantu. Akhir sekali soalan terakhir Datuk Sri. Apa saran Datuk Sri kepada NGO lain atau mungkin ada individu yang nak turut sama membantu Edikan, khususnya OKP ni dari segi pemulihan atau mungkin pekerjaan atau macam-macam lah segi yang kita boleh bantu? Apa saran Datuk Sri? Saranan saya sebenarnya ia patut bermula daripada rumah. Yes, to start from home. Seperti sekarang ni kita dengar banyak murid-murid yang terjebak dengan anasi-anasi negatif ni kan. Benda ni harus dimulakan daripada ibu bapa ya? Dan dijaga, dan anak-anak mereka perlu dipantau. Tetapi buat masa sekarang ni saya rasa apa yang kita buat adalah untuk more kepada awareness. Dari segi awareness tu di sekolah-sekolah, apa yang YBIM sumbangkan adalah yang mana yang kemampuan saya lah. Saya akan buat macam poster dari segi penagihan dadah, no kan, say no to drugs, dan semua itu di sekolah-sekolah. Tapi buat masa sekarang perintis projek saya adalah di wilayah Persekutuan, dan targeted area adalah di sekolah-sekolah yang bermasalah. Selepasnya yang insyaAllah lah kalau boleh kita dapat mengembangkan awareness ni dululah kepada sekolah-sekolah dan kepada anak-anak lah, yang mana they should be aware lah of apakah musibahnya, apakah keburukan dadah dan sebagainya. Dan saya harap juga NGO-NGO lain pun dapat membantu, dan jangan kita pandang penagih dadah ni 100% sampah masyarakat ya? Sebab mereka pun ada perasaan, mereka pun mereka mungkin ada seorang yang berjaya dulunya, dan mereka dulu memang pandai buat sesuatu yang
sekarang kita rasa, contoh macam saya dapat tahu yang mereka penagih dadah mencuri kereta, membuka pintu, mereka ni pandai sebagai locksmith kan. So apa tak salah pun kita pulihkan mereka. So itu kita ambil mereka sebagai pekerja, sebagai pembuat kunci, ya, pembuat workshop, pembuka kereta yang betul-betul lah, supaya mereka dapat menyambungkan mereka punya aspirasi dan dapat membantu balik keluarga mereka. Saya rasa gitulah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk Seri. Kalau kita tengok tadi penerangan pada Datuk Seri, kita tengok Datuk Seri dan YBIM khususnya berbakti daripada Kuala Lumpur sehingga sampai ke Kedah, memikirkan hal atau masalah atau mungkin juga cabaran juga kepada kita untuk mengatasi masalah penagihan dadah ni. Saya tertarik juga dengan satu formula ataupun kata-kata daripada Sun Tzu, daripada yang paling popular lah, Art of War ataupun seni peperangan. Antaranya beliau menyatakan bahawa antara kaedah memenangi pihak lawan ni adalah mencari kawan seramai mungkin. Apa sahaja keadaan, apa sahaja cabaran, kita cari kawan seramai mungkin. Kat situ kita baru boleh mengatur strategi yang berkesan untuk menewaskan musuh. Saya cukup untuk pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan DK Wilayah Persekutuan mengucapkan terima kasih banyak pada Datuk Seri dan YBIM khususnya atas kesudian untuk bersama-sama di temu ramah pada petang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.